Okay. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada rakan followers sekalian di page Perunding Keluarga Islam dan Guaman Syar'i Muhammad Syarafi. Baik. Malam ni saya tidak keserangan. Pada asalnya saya nak live bersendirian. Tapi disebabkan saat akhir saya berjaya mendapatkan satu idea. Maknanya kita nak buat macam mana semalam saya live bersama dengan Tuan Fahmi. Jadi malam ni saya bawakan seorang rakan bijaksana. Itu Puan Robiatul Adawiyah yang sedang berada di talian. Tadi ada masalah sikit. Okey, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Tuan berkatu. Hai Tuan Syarafi. Okey, akhirnya berjaya juga kita live bersama Ya, insya-Allah. Okey, baik. Sihat alhamdulillah. Okey, macam mana tempoh PKP ni? Duduk kat rumah? Alhamdulillah macam itulah. Tapi nampak gayanya macam makin banyak kerja memasak Aduh, insya-Allah itulah. Okey Tuan, apa Okey, tajuk kita ni? tuan-tuan dan puan yang sedang sebelum kita masuk ke tajuk kita, Puan Robiatul, saya panggil Puan Awin lah sebab saya selesa dengan panggilan Awin sebenarnya. Boleh kita panggil Puan Awin sebab nama tulis Robiatul Adawiyah. Tapi kita panggil Puan Awin lah, selesa sikit orang kata. Baik Puan Awin, sebelum kita masuk ke tajuk kita, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton live ni, saya minta kerjasama untuk sharekan live video ni supaya lebih ramai kawan-kawan kita kat luar sana yang boleh mendapat manfaat lah daripada perkongsian kita pada hari ini. Jangan lupa tekan share dan like posting ni pun boleh, tak ada masalah kan. Okey, sekejap. Okey, Puan Awin, malam ni kita nak berkongsi berkenaan dengan satu isu yang saya rasa isu ni pun boleh kata dekat dengan masyarakat kita pada hari ni. Berkenaan dengan isu sepanjang tempoh PKP ni berjalan, pihak-pihak sedang dalam proses untuk bercerai. Okey, perlu ke si ayah ataupun si suami ni nak bagi nafkah kepada isteri dan anak-anak? Sebagaimana kita tahulah apa dia? Siapa yang nak bercerai tu? Pihak-pihak sedang dalam proses perceraian. Maksudnya mungkin pihak suami ataupun pihak isteri nak bercerai, tapi dalam tempoh PKP ni faham-faham je lah. Kita duduk jauh kan. Seorang duduk di utara, seorang duduk di selatan. Jadinya dalam tempoh PKP ni kita nak berkongsikan pendapat kita sebagai seorang pengamal undang-undang, macam mana nak bagi penjelasan berkenaan dengan isu nafkah isteri dan nafkah anak-anak. InsyaAllah dalam tempoh sejam ni kita akan berkongsilah seberapa banyak mungkin pendapat, seberapa banyak mungkin solusi. Mungkin Puan Awin boleh share pengalaman dia sebagai seorang peguam, dan saya pun boleh kongsi sebersikit pengalaman kita bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bagi yang ada persoalan mungkin boleh tinggalkan di ruangan komen. Kalau kata kita sempat, kita akan jawab persoalan tersebut lah. Okey, Puan Awin, mungkin Puan Awin boleh kongsi sikit lah pada audien kita dari sudut pemahaman. Kita berkongsi ni kalau boleh Puan Awin, kita bagi bahasa yang paling mudah, bahasa yang low sahaja. Maknanya jangan kita guna bahasa undang-undang, takut dia orang tak faham. Jadi kita gunakan bahasa paling mudah aja. Mungkin boleh terangkan sikit lah pada audiens kita ni dari sudut makna, dari sudut istilah nafkah ni sebenarnya apa kita punya ni. Silakan Puan Awin. Okey, terima kasih Tuan Syarafi. Okey, tajuk ni memang famous sangat dalam musim PKP ni. Dia bukan sahaja famous di luar musim PKP, tapi dia bertambah famous dalam musim PKP ni. Okey, first saya menjawab maksud nafkah ni. Nafkah ni adalah pemberian kepada seseorang yang dah dipertanggungjawabkan. Okey, contoh suami kepada isteri, isteri juga kepada suami, suami kepada isteri-isteri, okey, bapa kepada anak-anak, anak-anak kepada ibu bapa. Okey, nampak kat situ. So dia punya rantaian dia
tidak akan boleh terputus. Okay, macam rantaian COVID ni mesti nak diputuskan. Okay, tapi kalau rantaian yang ini dia takkan boleh terputus selagi mana ikatan perkahwinan tu masih wujud. Tu dia bahasa mudah faham dia. Kita nak bagi tahu nafkah ni dia tak boleh terputus lah selagi mana perkahwinan tu berjalan. Masih wujud. Ya, betul. Itu bahasa yang mudah faham. Jangan kita ambil ringan ni Puan Awin . Ya, betul. Dia dah termaktub dalam surah An-Nisa ayat 34 yang mana kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah melebihkan orang-orang lelaki iaitu dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan iaitu memberi nafkah sebahagian daripada mereka. Jadi dah termaktub dalam firman ayat Allah. Maka hukumnya tidak ada alasan by who or by who, memang kena wajib. Bukan saat PKP sahaja, di luar PKP pun wajib. Cuma dia mungkin ada pengecualian lah kepada nafkah ni dengan syarat. Faham. Jangan. Okey, clear macam mana Puan Amin? Maknanya clear. Boleh teruskan. Okay. Dia nafkah ni memang hukumnya wajib. Okey, setiap hukum tu dia boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Okey, contoh nafkah suami wajib beri kepada isteri. Okey, dan time PKP ni pula si suami tak ada pendapatan. Okey. Itu yang kita nak bincang tu. Okey. Jadi bila suami ni tak ada pendapatan, dengan syarat tak ada pendapatan tak ada pendapatan. Syarat ada pendapatan Ya, betul. Dan dengan syarat juga dia perlu berbincang dengan isteri ni. Boleh tak, contoh macam Mila lebih kurang Ayang, macam mana ya dengan tempoh PKP ni, abang kerja hari, pendapatan dapat harian ataupun pendapatan dapat bulanan. Bulan April ni tak ada gaji. Macam mana yang, okey, mungkin si isteri tu ada idea. Okey, tak apalah. Abang, duit Ayang ada lagi ni, kita gunakan jimat. Itu syarat dia. Tapi jangan larikan diri, jangan buat diam, jangan blok, jangan apa. Itu antara yang boleh timbul isu kepada si isteri ataupun bekas isteri ataupun anak ni tadi. Dia ada rasa stres yang mana itu yang boleh timbul isu. Kenapa PKP tak dapat? Dia tak boleh lah macam tu. Perlu ada perbincangan, komunikasi tu. Komunikasi yang utama. Ya, betul. Okey, bagus. Panjang lebar Puan Awin kita dah explain malam ni. Tapi tak apa, kita nak bagi sebanyak mungkin sebenarnya, sebab dalam tempoh PKP ni pun kami sebagai pengamal undang pun tak boleh ke mana-mana. Nak pergi ke mahkamah tak boleh, nak pergi ke office pun tak boleh. Jadinya cara kita nak berbakti pada masyarakat, kita buat perkongsian macam ni lah. Okey, tadi Puan Awin dah bercerita panjang lebar, mungkin saya rasa ada sikit lah, maknanya dari sudut pecahan tu, dari sudut nafkah tu sendiri besar dia punya istilah dia Puan Awin. Maksudnya mungkin Puan Awin boleh kongsikan sikit lah dengan pendengar kita, dengan penonton kita ni, dari sudut pecahan tu, apa yang kita nak masukkan sebagai nafkah tu. Mungkin ada lagi, kita tak nafikan 2020 ni masih lagi ada insan-insan, mereka-mereka kat luar sana yang tak tahu pecahan nafkah ni macam mana. Apa yang dikatakan dengan nafkah ni? Nafkah tadi kita dah tahu dah, mengeluarkan, menghabiskan atau memberi kepada pihak isteri dan anak-anak. Tapi pecahan dia tu, mungkin boleh kongsikan sikit lah. Kalau ada yang tertinggal nanti saya akan tambah lah. Okey, berkenaan dengan pecahan nafkah tu kan, saya suka soalan Tuan Syarafi tu. Okey, sebab nafkah ni pemberian ataupun perbelanjaan. Okey, contoh kita ada seorang isteri, seorang isteri, bagaimana cara pemakanan dia? Nafkah zahir. Kita ambil poin zahir dahulu. Okey, poin zahir yang pertama, makan minum dia satu hari macam mana. Okey, tapi kalau contoh sebelum PKP, dia makan elok je nasi, ayam, sayur, komplit, dessert, air manis, buah-buahan, add on semua.
tolak campur bahagi, tolak darab semua selama sebulan mungkinlah dalam 2,500 katakan sebulan untuk isteri sahaja. Wah, 2,500 2,500 ada. Saya ada kes yang si suami Ada pengalaman willing. lah pernah kendalikan kes tu. Saya ada kes yang suami tu dia secara sukarela nak bagi kepada isteri dia perbelanjaan zahir sahaja sebanyak RM5,000 sebulan. Okey? 5,000 ya tuan-tuan dan puan-puan kalau dengar tu RM5,000. Itu pun tak cukup lah tu. Itu mungkin masalah dia lah. Okay, so sekarang ni kita nak tengok yang point sahaja, yang mana yang wajib ni. Okay, kalau si suami tu, okay, dia seorang isteri dan semasa tempoh PKP ni, dia hidup bersama dengan isteri dia, okay, makan yang mencukupi lah pada saya, telur, ikan, kebiasaan yang normal, janganlah sampai orang kata nasi sahaja berlaukkan garam. Tapi kalau dah itu yang kemampuan, nak buat macam mana. Tapi kalau itu bukan menjadi kebiasaan, janganlah tiba-tiba time PKP jadi terus macam tu pula mendadak. Siapa-siapa pun boleh stres. Okey, contoh, kita ambil contoh mudah lah. Apa yang wajib pada seorang suami Apa yang wajib pada seorang suami? Mesti kena ada duit dia. Pada seorang suami mesti ada pada dia yang dia memang dia punya duit gaji dia, mesti dia akan spend duit tu kepada diri dia sendiri. Dia selfish sikit lah. Yang pertamanya mesti makanan. Kalau macam saya mesti makanan lah. Makanan, minuman tak lari. Yang kedua mesti pakaian. Pakaian memang sebelakang daripada makanan lah. Okey, bagus. Saya tak rasa Tuan Syarafi boleh jawab sebab Tuan Syarafi bukan orang yang saya maksudkan. Okey, kalau orang yang saya maksudkan rata-rata dalam kita punya pleading dokumen dokumen mahkamah pembelaan suami, mesti dia ada spend duit rokok dia. Duit rokok, okey. Ala kuliah minta maaf lah, saya sampai sekarang saya tak merokok lagi. Okey, Alhamdulillah. Okey, contoh time PKP ni, kita nak relatekan dengan pemakanan secara mendadak, tiba-tiba nak lockdown terus itulah. Okey, katakan time sebelum PKP rokok on. Okey, tiba-tiba time PKP disebabkan gaji tak ada, apa semua tak jalan semua, tiba-tiba nak berhenti terus. Mampu tak? Memang pasti dah tak mampu kan? Contoh terdekat yang saya boleh bagi. Jadi sama juga macam dengan isteri dan anak-anak ni tadi. Kalau dah kebiasaannya makan nasi 3 kali ataupun 2 kali satu hari, berlaukkan ayam ataupun ikan, mungkin dalam tempoh PKP ni boleh dikurangkan. Nasi biasanya 3 kali senduk. Boleh mungkin kurangkan kepada 1 senduk. Sebab cara dia kepada kehidupan masing-masing lah. Kebiasaan. Jadi yang utamanya mesti meneruskan kelangsungan hidup lah ya Puan Awin Ya, betul. Yang penting jangan secara mendadak sangat. Nanti stres. Nanti memang ramai lah akan berjumpa dengan peguam lepas PKP ni nanti. Kalau secara mendadak. Kita kalau boleh kita nak kurangkan sebenarnya. Kita nak kurangkan tuntutan di mahkamah ataupun mungkin permasalahan di mahkamah. Dan pecahan nafkah tu tadi. Okey, yang pertama makan dan minum. Itu memang wajib. Kita manusia biasa. Okey, kedua tempat tinggal. Okey, tempat tinggal itu wajib juga. Okey, wajib. Dan sekarang kan kita ada kerajaan ada keluarkan moratorium 6 bulan ataupun itu kalau yang pinjaman bank. Kalau yang menyewa mungkin boleh slow talk dengan penyewa. Dengan owner rumah mungkin dapat kurang, dapat pengecualian ke apa ke, berbincang apa-apa pun komunikasi. Okey. Yang ketiga, pakaian tu mungkin boleh slow dulu. Takkanlah nak keluar pun tak boleh dah sekarang, nak pergi shopping bagai. Okey, tak boleh keluar dah. Mana yang isteri dengan anak yang kaki shopping online tu pun stop dulu. Tengok kewangan si ayah dengan si suami tadi macam mana. Sebab itu tak tergolong dalam benda yang wajib saat PKP ni. Okey, yang keempatnya kalaulah bil walaupun time PKP ni dia ada diskaun, tapi saya rasa masih boleh dikecilkan dia punya perbelanjaan tu dari segi contoh kalau sebelum PKP kita pakai aircon, okey, selepas PKP why not tutup je aircon, guna kipas.
Okey, lemak pun Ah, terbakar juga kan. betul betul betul. Maknanya kita sekarang ni dalam Okey, tempoh ya. PKP ni yang penting nafkah isteri dan anak tu kita boleh penuhi dengan syarat kita kurangkan daripada sudut diri kita sendiri sebagai seorang suami. Ya betul. Sebab isteri Ah, tu dah masak dah duduk kat dapur betul. masak kat suami tu dah. Memang Duduk je lah hari-harinya dia. masak. Lagi tambah pula kita dah Ah, dekat dengan bulan puasa, tak lama lagi, betul tak? betul. Okey, itu yang saya cerita tadi tu kalau seorang isteri Hmm. Kalau yang ada 2, 3, 4 isteri tu benda yang Tu sama lebih juga. lah. Ini Cuma kalau lebih, kalau ada lebih isterinya lebih lah dia punya cara dia tu. cumanya yang dari segi isteri kedua, ketiga, keempat tu mungkin boleh berbincang dengan suami, dengan isteri yang pertama tu bagaimana pembahagian dan tempoh masa dengan suami tu tadi. Kalau jenuh lah kalau nak ikut juga perintah, okey seminggu isteri pertama 2 hari, 3 hari. Ini dah sebulan dah ni suami saya dekat isteri pertama ni. Macam mana ni? So polis pun saya tak rasa dia polis tak rajin lah nak tengok perintah mahkamah kena adil-adil apa semua tu. Semua tu harus kepada perbincangan. Itu sahaja. Polis pun tengah sibuk nak menjaga keselamatan, lagi pula dia nak tengok apa Ya. perintah Jadi mahkamah. kalau ada yang nak call peguam ada, saya ada terima panggilan macam mana ni puan? Suami saya dah tak boleh balik dah ni, call dah tak angkat. Ni saya syak isteri kedua dia yang block phone dia ni. Saya ada terima tapi nak macam mana? Sabar je lah. Communication tak Yalah, dapat. So lepas PKP buatlah pelaksanaan. Okey pelaksanaan tuan. perintah. Ya Baik, betul. panjang lebar Puan Awin kita dah explain ni. Dia sejam ni saya rasa tak terasa sejam ni. Tapi tak apa, kalau terlebih pun tak ada masalah. Kita pun tengah dalam proses untuk ni kan. Baik, Puan Awin, mungkin ada setengah kita punya follower kita, penonton kita yang tak tahu sebenarnya dalam tempoh dia adakah dalam tempoh masih bergelar suami isteri tu boleh atau tidak. Kalau isteri ni ataupun anak ni dia nak tuntut nafkah bagi diri dia. Sebab setakat ni yang kita tahu bercerai je boleh tuntut. Tapi dalam tempoh perkahwinan tu sendiri, macam mana? Nak pula dalam tempoh PKP ni, pihak-pihak seorang duduk di utara, seorang duduk di selatan. So, macam mana nak buat mungkin boleh kongsikan pengalaman bawa kes yang melibatkan permohonan nafkah isteri dan anak-anak dalam tempoh PKP ke ataupun mungkin bukan tempoh PKP ke. Ni yang masih dalam tempoh perkahwinan Dalam tempoh perkahwinan. Sebab saya perasan masih ramai lagi kita kat luar sana yang tak tahu hak dia. Maknanya dalam tempoh perkahwinan pun boleh ke nak buat tuntutan di mahkamah? Aku tak nak bercerai. Tapi aku just nak hak diri aku je. Macam mana Okey. tu? Okey. Terima kasih Tuan Syarafi soalan tu. Okey macam ni. Untuk dapatkan hak kita ni, hak saya juga sebagai seorang isteri, Tuan Syarafi juga seorang suami. Okey. Untuk dapatkan hak kita ni, sebagai seorang isteri, tak perlu pun sampai nak kena bercerai dulu baru dapat hak, tak perlu. Dia ada dalam satu peruntukan undang-undang menyatakan isteri ni tadi, andai kata suami dia ni culas ataupun cuai ataupun sengaja untuk tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah sama ada secara mencukupi ataupun tidak langsung memberi, dia ada satu klausul yang membolehkan buat tuntutan di mahkamah syariah, tak perlu tunggu cerai pun. Okey, fahaman orang awam biasanya yang biasa kontak saya lah, saya dah bercerai dulu, kenapalah saya tak tahu. Jadi nampak tak kat situ? Kerana nak nafkah sahaja semata-mata, tak ada masalah lain pun. Nak nafkah je. Suami tu baik, suami tu okey, tu ini okey. Cuba bab nafkah je dia cuai sebab yalah maklum kalau dia 2, 3, 4 orang isteri dia. Jadi dia dah sembrono tak tahu apa-apa. So dia pergilah seorang diri buat tuntutan di mahkamah untuk dapatkan perceraian. Tujuan dia untuk nafkah sahaja. Jadi Untuk dapat rugilah. nafkah saja Nafkah sahaja masalah dia. Bila kita tengok balik dokumentasi dari segi saman dan penyataan tuntutan dia memang jelas alasan kepada perceraian hanyalah kepada si suami tak memberi nafkah mencukupi selama tempoh 3 bulan bertarikh sekian dan sekian. Jadi bila kita tanya
apa alasan lain lagi yang mudaratkan perempuan? Ada pukul? Tak ada. Ada nafkah batin? Ada. Ada cedera sana sini, ada mental ke apa ke? Tak ada. Hanya nafkah saja. Jadi macam rugilah kat situ. Sebab kita sebagai peguam pun kita seboleh-bolehnya nak elakkan kita punya anak guam ataupun orang awam dalam bercerai ni. Mana yang kita boleh settlekan masalah dulu, kita settlekan. Okay? Sebab perceraian ni satu benda yang Allah tak suka. Kalau boleh sabar, kita sabar. Kalau boleh biar jadi jalan terakhir lah. Ya betul, jalan yang terakhir. Kalau Bukan boleh, kata tak boleh bercerai. Kalau boleh tu biar jadi jalan yang terakhir. Boleh bercerai, tapi biar jadi yang terakhir. Ya betul. Jadi, itu kalau dalam untuk tempoh tuan-tuan yang dan sebelum perempuan kat luar sana, dalam tempoh PKP Hello? ni macam mana Puan? Okey, kalau dalam tempoh Saya PKP dengar. ni okey. Kalau dalam tempoh PKP ni pula, kita semua sedia maklum lah, bukan saya sahaja, bukan Tuan Syarafi sahaja. Ini semua orang memang tak boleh berkeluar lebih daripada 10 km. Sekalipun mahkamah tu sebelah rumah sekalipun, mahkamah tak buka. Jadi kalau nak buat tuntutan terhadap nafkah yang suami tidak beri dalam tempoh PKP ni, saya cadangkan take note dulu sejak bila yang suami tu tak beri nafkah, take note dari tarikh bila ke bila, ataupun kalau dia ada bagi berapa, kalau dia bagi melalui by hand berapa, siapa saksinya, catat dahulu. Anda kata berlarutan sehingga 3 bulan yang dibenarkan syarak untuk buat tuntutan dan baru buat tuntutan. Tapi kalau setakat dalam tempoh PKP yang baru menjangkau sebulan ni dah tergesa-gesa nak buat tuntutan, saya yakin mahkamah hakim akan menolak tuntutan puan. Kalau hanya sebulan saja tak bagi nafkah dan nak buat tuntutan, memang saya yakin hakim akan menolak, melainkan kalau ia berlarutan. Dan saya percaya tempoh PKP ni pun tak lama, insyaAllah. Okay, doa banyak. InsyaAllah kita doakan tempoh PKP ni tidak berpanjangan lah, sebab banyak aktiviti ataupun urusan yang terjejas, terutamanya isu berkaitan dengan pembahagian nafkah ni lah. Sebab saya tengok banyak masyarakat kita yang tergesa-gesa, saya perasan Puan Awi, maknanya tergesa-gesa, dia tak dapat je nafkah dalam tempoh PKP, dia terus jumpa peguam, dia kata saya nak bercerai, saya nak berpisah, saya nak keluar daripada perkahwinan. Bila kita tanya ada sebab lain tak? Tak ada, sekadar tak bagi nafkah. Jadi saya orang kata kita ambil point daripada Puan Awin cakap tadi, kalau boleh berbincang, maknanya perbincangan tu perlu. Maknanya kalau kata tak boleh nak bagi seperti kebiasaan, bagi sekadar kemampuan. Betul Puan? Betul. Cumanya dia kemampuan. Isteri ni dia takkan pandang bab-bab saman, mahkamah, sebenarnya tak pandang. Melainkan kalau dia dalam musabah. Takkanlah dalam tempoh sebulan ni tiba-tiba dah nak pergi mahkamah sangat. Ini mesti kes yang sebelum PKP lagi si suami dah buat hal. Dia sabar, tiba pula kena PKP, dia kena berkurung pula bersama-sama. Yang seorang tu baran ni, seorang ini itu yang jadi bila mahkamah nak buka, itu jadi macam makin lah dia nak bertemu dengan kita ni sebagai peguam ni. Itu mesti sebelum. Mesti sebelum PKP pun. Ya betul. Maksudnya tempoh PKP ni orang kata trigger point dia untuk dia letup keluarkan dia punya perasaan dia tu. Ya, sebab saya pun ada menulis tentang antara hikmah PKP ni. Kalau kita pandang dari sudut positif, orang yang nak bercerai dia insyaAllah tak bercerai sebab dia duduk bersama kan. Okay, dia boleh muhasabah balik apa semua. Kalau dia duduk berjauhan pun, kalau dia masing-masing masih boleh contact each other, trust each other, okay, komunikasi tu penting. Kalau positif dia ambil, insyaAllah positif. Tapi kalau takdir Allah tu dah memang kata setakat itu je jodoh, nak buat macam mana? Kalau tak ada PKP pun memang akan bercerai. Okey, mantap penjelasan daripada Puan Awin kita. Baik Puan, saya berminat untuk tambah sikit lah, mungkin mungkin Puan boleh kongsi ataupun saya pun boleh kongsi juga sebenarnya. Okay, sambil-sambil tu kan. Berkenaan dengan kewajipan menanggung nafkah anak. Tadi dah isteri. Ni anak tak. Dari sudut undang-undang kita.
Biasanya yang kita nampak ni isteri je. Anak macam mana pula? Dari sudut undang-undang kita, mungkin Puan boleh kongsi dari sudut tafsiran undang-undang ke ataupun macam mana? Okey, anak ni bapa kepada anak ke? Bapa kepada anak, maknanya cucu kepada, datuk kepada cucu. Maknanya dari sudut kewajipan tu, dari sudut undang-undang kita. Ada tak apa-apa klausa yang berkaitan yang mungkin kita boleh rujuk ataupun kita boleh jadikan panduan? Maknanya kalau kata nak berlaku tuntutan nafkah ni, kat mana kita nak rujuk? Gitu. Okey, pertamanya untuk kat mana nak rujuk, kalau biasa yang kita tahu orang awam dia kurang mahir dalam selok-belok nak membaca nak membaca peruntukan undang-undang satu section by section ni. Okey, yang keduanya saya cadangkan berjumpa terus sahaja dengan peguam, seperti mana-mana peguam yang kenal ataupun boleh layari PJSM punya web ataupun kita sendiri. Okey, pertamanya PJSM tu apa Puan Awin? Mungkin Puan Awin boleh panjangkan sikit nama PJSM tu. Mungkin semua orang tak tahu. Peguam Syar'i Malaysia lah. Peguam Syar'i Malaysia. Peguam Syar'i Malaysia. Betul. Boleh tengok laman web. Nama Rabiatul Adawiyah Binti Ramli pun ada, nama Muhammad Syarifi pun ada. InsyaAllah kami adalah peguam syar'i yang bertauliah lah. Okey. Okey, berkenaan dengan nafkah anak ni pula. Okey. Saya percaya kalaulah si isteri ni tadi pun si suami culas untuk bagi nafkah, dah tentu anak pun sama juga. Dia akan jadi mangsa juga. Okey. Jarang sekali kalau ini aku bagi anak, kau tak ada. Jarang. Habis-habis pun disebabkan sakit hati dengan isteri, anak terkena tempias. Okey, jadi cara dia bagaimana? Macam yang saya kata tadi awal tadi juga, si ibu ni tadi tak perlu nak tunggu bercerai dulu. Jangan. Boleh berjumpa dengan mana-mana peguam syar'i yang bertauliah. Okey, dapatkan khidmat dulu pun tak apa. Bagaimana cara untuk buat tuntutan di mahkamah berkenaan dengan tuntutan nafkah anak. Okey, tak kisah anak ni daripada umur berapa ke berapa. Okey, janganlah yang tengah dalam mengandung tu dah standby, tak boleh lah sebab kita tak tahu keberadaan anak ni tadi sempat lahir ataupun tidak. Okey, jadi lahir je anak ni sehinggalah cukup umur, iaitu 17 tahun Tuan Syarafi? 17 ke 18? 18 tahun, standard 18 tahun. Kalau si anak perempuan sehingga dia berkahwin lah. Okey, jadi dalam tempoh tu si ibu tadi boleh membuat tuntutan di mahkamah syariah berkenaan dengan anak. Letak sahaja berapa orang anak, nama anak tu sekali dengan nombor IC dan pembelanjaan dia. Okey, contoh anak ni pagi makan apa, kalau minum apa, pakaian sekolah macam mana, nak pergi sekolah macam mana, alatan mandi dia apa. Okey, contoh macam kalau lah semasa menjadi suami isteri, si anak ni tadi kehidupan dia mewah. Okey, tapi rata-rata yang biasa kita handle kes, bila dah pasangan suami isteri ni, ibu ayah ni dah bercerai, anak ni jadi mangsa. Segala-galanya akan kurang. Kasih sayang ibu bapa kurang, nafkah kepada anak ni tadi pun akan kurang. Contoh kalau dalam hidup bersama, si anak ni tadi setiap kali balik sekolah mungkin akan singgah McD, secret recipe, makan ataupun pergi beli barang, capai mainan itu, capai baju itu, baju ini. Okay, congak-congak sehari mungkin keluar dalam 200 untuk anak tu tadi. Tapi bila mana dah bercerai, bila dah naik ke mahkamah untuk tuntutan anak, nafkah anak ni tadi, segala-galanya berubah. Boleh kata dalam tempoh sebulan tu ada si bapa nak bagi RM200 sebulan. Macam mana tu? Dia sampai 200 dikurangkan tu. Kat situ kita boleh nampak jelas sekali yang si bapa ni tadi berdendam dengan si ibu ni. Jadi anak terkesan. Nampak tak? Okay, kalau balik rumah boleh makan makaroni goreng. Okay, boleh makan baked mac and cheese. Tapi bila dah bercerai, dipertikai pula yang itu adalah makanan orang berada-rada. Saya hanya mampu untuk sediakan sekian. Jadi kesian kat situ. Okay, jadi untuk yang tuntutan ni pula, andai kata dah terlewat katakanlah, dah bercerai lama,
barulah sedar terlewat. Boleh kita congak-congakkan semula apa kebiasaan anak. Umur setahun dia makan apa, congak-congak sehinggalah umur anak ni 15 tahun katakan. Congak-congak pembelanjaan harian, pembelanjaan sekolah, PIBG tu semua, kita tuntut tunggakkan nafkah di mahkamah. Tapi kena tengok juga di negeri mana. Sebab ada setengah mahkamah dia perlu lihat kepada perintah nafkah anak dulu. Ada setengah mahkamah dia tak perlu melihat kepada perintah mahkamah. Dia boleh terus sahaja mendengar kes tunggakan nafkah Perintah anak nafkah anak terdahulu. Ya betul. Jadi kalau dicongak-congak tunggakkan nafkah tu, saya ada satu kes yang bukan kes saya tapi saya mendengar kes itu mahkamah Macam kami di Pahang, Puan Awin. Ya. Okey. Boleh dengar Boleh. Okey, Puan Awin, saya minta maaf mencelah sebab kalau kami di negeri Pahang, kebiasaannya pihak mahkamah dia nak kita ada satu perintah terdahulu. Maknanya perintah berkenaan dengan perintah nafkah tu lah. Kalau kita nak tuntut tunggakan nafkah tu, boleh nak tuntut. Tapi hakim nak tengok, dia nak sandarkan kepada mana kiraan dia tu. Itu yang saya kata tadi, dia ikut pada mahkamah dan ikut pada budi bicara hakim jugalah. Budi bicara lah. Betul. Ada saya sedang bicara masa tu dan kebetulan kes yang dipanggil sebelum kes saya mendengar penghakiman daripada seorang hakim di Bangi masa tu. Mahkamah memerintahkan si bapa ni tadi membayar sejumlah nafkah, tunggakan nafkah anak ni, OKU, selama 10 tahun yang mana jumlahnya hampir 120,000. Nampak tak kat situ? 120,000 Ya, dengan cara 3 kali bayar. Tak silap saya, tapi 3 kali bayar tu memang confirm. Jadi kat situ saya percaya si ibu janganlah cepat mengalah. Sebab siapa anda untuk mengabaikan hak nafkah anak tu tadi, itu hak nafkah anak. Andai kata anak tu tadi dah besar, dah boleh tanggung diri sendiri, dah tak lama dah nafkah anak. Jadi siapa anda untuk nafikan hak nafkah anak tu tadi, walaupun sekalipun anda tu kaya, ada duit sendiri apa semua, tapi jangan bagi si bapa terlupa yang dia tu ada anak. Okey, jangan sesekali berkompromi lah dengan si bapa untuk dia tambahkan lagi dosa yang sedia ada. Tambahkan dosa sedia ada. Tu kalau tak ambil cakna lagi tu, saya rasa tak tahulah nak cakap apa Sampai dah tahap menggunakan dosa pahala ni, maknanya memang betul. Nafkah itu adalah tanggungjawab. Asasnya adalah tanggungjawab. Cuma dari sudut tunggakan nafkah tu Puan Awin, maknanya memang kalau ikut kepada amalan kita di mahkamah, maknanya kita boleh tuntut lah sebagai seorang isteri ataupun anak di mahkamah. Betul. Jangan tunggu bercerai dulu baru tuntut. Dalam tempoh ni pun boleh tuntut pada siapa yang nak tuntut. Kalau contoh dia macam ni, kalau lah si isteri ni dia redha je, lantaklah, biar je lah. InsyaAllah yang bukan calang-calang rezeki yang Allah akan takdirkan untuk dia. Tapi kalau mulut dia kata redha, tak kisah. Tapi belakang laki aku kan bagi dia aku pun. Laki aku bukan ini. Itu jadi tak redha lah. Lebih baik bercakap secara berdepan. Sebab benda tu akan jadi hutang kepada si suami yang mana bila mana dia tidak memberi. Sebab tu saya nasihatkan juga kepada para suami kalau ada yang mendengar sekarang ni, kena tanya memang suami tu ketua keluarga, tapi isteri dan anak-anak ni punca kepada suami tu mudah ataupun tidak mudah dia untuk menuju ke syurga. Dia kena tanya, Ayang redha tak dengan abang? Gitu. Ayang, ada apa-apa tak abang kurang bagi kepada ayang? Kena tanya redha atau tak redha lah. Kalau bukan nak kata redha isteri tu penting, tidak. Bila si suami tu dah tanya macam tu, dia dah cool dah. Elok-elok dia dah nak meletup dah ni, tapi dia tak meletup dah. Okey. Kalau contoh dia dah tanya macam tu pun, insyaAllah semua akan baik. Semua pada suami je sekarang. Puncanya dia mesti ada satu perbincangan.
Clear? Yang penting ada isu redha meredai antara suami dan isteri. Ya betul. Kita si isteri pun kena tanya pada suami, abang ada apa-apa Baik, ke yang Puan ayah Awin, kurang? Puan Awin masih di talian ke? Ya masih. Hello, saya masih di Puan talian. Awin. Okey, alright Puan Awin, macam ni, ada satu lagi persoalan. Mungkin persoalan ni pun kerap kali saya rasa isteri-isteri kat luar sana dia tak tahu. Dia tak tahu Puan Awin, maksudnya macam ni. Dia tak tahu apa? Dia tak tahu bila dah berpisah ataupun mungkin dalam tempoh PKP ni dia orang dah berpisah. Dia orang dah bercerai. Okey. Dia nak tuntut nafkah tu, suami tak tahu tah ke mana. Maknanya suami pun lepas dalam tempoh PKP ni dia nak lari ke sana ke sini, tak tahu dah kat mana. Jadinya Puan Awin, mungkin Puan Awin boleh bagi tahulah. Kalau dia nak tuntut nafkah anak, nafkah isteri ni mungkin setakat habis edah je. Lepas tu tak ada dah. Ni nafkah anak-anak. Dekat siapa lagi dia boleh tuntut selain daripada suami tu? Keluarga belah suami ada lagi ni. Mana keluarga belah suami ni memang dia tahu dah kat mana. Contoh, isteri tu tinggal di Perak, keluarga belah suami tinggal di Selangor. So, dia tahulah keluarga belah suami ni ada kat Selangor. Jadi, mungkin ada cara lain untuk dia menuntut nafkah bagi pihak anak tu sendiri. Ya betul. Okey, terima kasih Tuan Syarafi, soalan tu bagus juga sebab kadang kita dah tak kadang-kadang si anak si ibu ataupun si bekas isteri ni dia dah tak tahu dah. Dia maklumlah dah bercerai, memang dah tak nak ambil tahulah mana kedudukan si bekas suami ni ataupun masih lagi suami isteri tapi tak tahu keberadaan dia. Okey. Benda macam ni, okey, kita kena tengok turutan rantaian wali kepada anak ni tadi siapa. Kita kena tengok. Kalau si bapa ni tadi ada bapa dia, atuk lah. Okey? Minta pada atuk. Okey? Kalau tak ada, tengok balik kepada bapa saudara iaitu adik-beradik bapa dia. Adik-beradik bapa dia. Itu di antara yang wajib, rantaian yang wajib untuk beri nafkah kepada anak ni tadi, anak saudara ataupun cucu ni tadi. Kalau di mahkamah pula, boleh juga kalau kita dah namakan defendant lah, contoh defendant nama bapa. Tapi sampai ke tak jumpa pun bapa ni, kita boleh minta kepada mahkamah untuk tambahan defendant. Okay, kita namakan terus atuk ataupun pak saudara kepada si bapa ni tadi untuk hadir ke mahkamah bagi menjawab kepada pembelaan, menjawab kepada tuntutan si ibu ni tadi. Jadi nak kata kat situ, sebenarnya kat situ takkan terlepas tanggungjawab nafkah ni. Yang ada hanyalah si ibu ni dia dah malas. Dia dah macam malas lah, penat naik mahkamah ni. Ya, saya faham. Naik mahkamah adalah satu perkara yang memang penat. Allah sahaja yang tahu, kami yang peguam pun penat. Dengan nak handle masalah, handle emosi, pihak-pihak kami juga penat. Tapi percaya cakap saya, tindakan yang anda ataupun kalian tengah buat sekarang ni adalah tindakan yang betul dari sudut undang-undang, kerana kita tak nak hak masing-masing ataupun kita tak boleh nak, kita perlu letakkan hak tu kepada yang berhak sebenarnya. Kalau sesiapa memakan harta anak yatim, contoh apa hukum dia? Kesan dia apa? Contoh. Jiwa akan makin panas. Aliran tu tak betul. So maknanya kalau ikutkan dari sudut hukum syarak, dari sudut undang-undang pun memang takkan terlepas dari sudut kita nak menuntut nafkah anak tu. Dalam tempoh PKP, suami dah hilang pun tak ada masalah. Kalau kita tengok dalam hukum faraid okey, si suami mati meninggalkan isteri dan anak-anak. Anak perempuan katakanlah. Okey, dia punya ayah dengan mak dia ada. Okey, apa hikmah faraid ayah si atuk ni tadi dapat? Apa hikmah dia? Dari segi umur, menjaga kemaslahatan. Dari segi umur atuk dan nenek ni tadi takkanlah nak dia kan anak berjalan-jalan bagi anak shopping apa semua kan. Dah dari segi umurnya. Tapi hikmahnya adalah menjagalah cucu ni tadi. Tinggalan kepada anak tu apa. Itu hikmah dia. Kita kena
perhalusi, perhalusi hikmah-hikmah yang ada tu, barulah hati dia tenang insyaAllah. Nak mengamuk, nak tak puas hati itu normal, itu biasa. Tapi sejauh mana kita pandai handle tak puas hati kita tu, insyaAllah berjaya. Baik Puan Awin, satu lagi persoalan yang timbul, saya rasa mungkin penonton-penonton kat luar sana pun rasa bermain di fikiran diorang. Dia isunya bila suami tu dah bercerai dengan isteri, dalam tempoh PKP ni, dan suami tu ada isteri lain, maknanya dia dah kahwin lain. So macam mana dari sudut kebajikan anak tu sendiri? Sebab dia dah kahwin lain, aku dah cerai dah isteri aku ni, tapi dalam masa yang sama anak tu masih lagi anak aku. So macam mana dari sudut hak anak tu? Sebab kita kena lebihkan isu anak ni sebab tanggungjawab kan? Ya, betul. Okey, terima kasih Syuan Syarafi dengan soalan tadi. Okey, kalaulah sebelum PKP si suami dah bercerai dengan si ibu ni tadi. Okey, yang bercerai, kalau masing-masing ada pernah tengok perintah mahkamah ataupun pernah dengar penghakiman, hakim hanya akan kata meluluskan ataupun membenarkan talak sekian-sekian dengan isteri yang bernama sekian-sekian. Tak pernah ada lagi membenarkan untuk mentalakkan anak-anak, tak ada. Okey, bila mana benda tu tak berlaku, maknanya selagi mana tak wujud benda tu, selagi itulah hukumnya wajib kepada si bapa ni untuk menafkahi anak-anak kandung ni tadi. Dahulukan anak kandung terlebih dahulu berbanding anak tiri sekiranya ada. Sebab saya selalu dengar dia lebihkan anak tiri dia. Anak sini terbiar. Itu biasa. Itu biasa yang saya dengar. Dah kahwin baru ditinggalkan anak kandung. Ya betul. Saya cadangkan saya nak mencadangkan kepada isteri nombor 2, nombor 3, nombor 4 yang mungkin bahagia dengan tindakan suami menceraikan isteri pertama tu tadi. Okey, sikit sebanyak mungkin ada hasutan. Okey, saya cadangkan jangan bahagia terlampau sangat sebab kalau suami anda boleh lakukan perkara tersebut kepada isteri yang pertama dengan cuai menjalankan nafkah kepada anak-anak, tak mungkin juga, tak mustahil dia akan lakukan benda yang sama juga pada anda. Okey, jadi kalau anda dapat menyayangi madu-madu anda, anak-anak tiri anda seperti mana anda menyayangi diri anda dan anak anda, insyaAllah suami anda takkan lakukan benda tu. Kalau berlaku dia memang sakit mental lah tu. Okey. Ada masalah lah, masalah jiwa lah. Ya betul, jangan hasut lah, tak boleh lah, tak baik. Okey, Puan Awin. Mungkin ini soalan orang kata kita sebab kita pun tempohnya sejam, tak berapa ni kan. Lebih kurang sejam. Kalau lama nanti kan orang bosan. Jadi kita buat biar ringkas dan padat, biar semua orang dapat. Mungkin akhirnya tu saya rasa mungkin boleh bagi conclusion. Mungkin Puan Awin boleh bagi conclusion sikit lah pada sembang kita malam ni. Apa nasihat dan pandangan sebagai peguam pada isteri-isteri kat luar sana dan suami-suami kat luar sana. Okey, conclusionnya setelah panjang lebar kita cakap tadi taklah panjang pun. Mungkin mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi sikit sebanyak dapat mencapai maksud ataupun ilmu pada tuan-tuan perempuan. Saya cadangkan dalam tempoh PKP yang bermula daripada 18 hari bulan Mac sehingga 28 April ni tadi, yang mana dalam tempoh sebulan, saya cadangkan andai kata si suami tidak memberi nafkah, isteri saya yakin ada duit simpanan, tepi-tepi kain, tepi-tepi baju, ada, mesti ada. Jadi gunakan dahulu untuk menafkahi diri sendiri dan anak-anak. Jangan di-push suami waktu PKP ni, jangan. Sebab apa beza push sebelum PKP dengan waktu PKP? Lagi memang tak akan dapat. Okey? Jadi saya sarankan sabar, tengok dahulu, andai kata berlarutan sehingga 3 bulan, dalam tempoh 3 bulan catat apa yang kurang, apa yang dapat, apa semua catat. Dalam tempoh itu juga boleh dapatkan hikmat guaman ataupun hikmat nasihat daripada peguam-peguam bertauliah, boleh juga. Okey, macam mana cara nak buat? Okey, yang si anak pula janganlah macam-macam minta time PKP ni. Sama-sama bertoleransi, sama-sama sabar. Okey, mana yang si isteri
kurang-kurangkan shopping online kalau ada, berjimat-jimat. Saya sendiri pun sedang berjimat. Okay, Sedang dah sebulan dah tak ada order delivery food dah. Okay, Okey. sedang berjimat. Okey. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Alright. Terima kasih Puan Awin di atas perkongsian tersebut. Sebenarnya sepatutnya perkongsian ni lebih. Belum lagi. Ada lagi? Itu nasihat, itu kesimpulan kepada isteri dengan anak-anak. Ini kesimpulan untuk si suami pula. Okey, jangan, saya sarankan kepada suami kalau ada yang mendengar, cuba untuk penuhi ataupun cuba untuk sempurnakan kehendak isteri dan anak-anak. Kalau bukan tempoh PKP pun, di luar waktu PKP pun cuba. Sebab apa? Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dan memang termaktub yang kalangan orang-orang lelaki ada kelebihannya lebih berbanding wanita. Apa sebab? Okey, so jalankan, insya-Allah. Kalau tak mampu ataupun tak boleh lagi dah nak menyempurnakan semua tu, duduklah seorang-seorang. Tamatkan je riwayat sendiri ataupun pergi mahkamah, duduklah sendiri. Itu je nasihat saya. Jangan menyeksa zahir dan batin isteri dan anak. Nasihat saya. Jangan menyeksa lah zahir dan batin isteri dan anak. Kalau kata sudah tak mampu untuk jalankan tanggungjawab sebagai seorang suami. Ya, jangan ego. Baik Puan Awin, mungkin terakhir sekali lah. Mungkin Puan Awin, daripada tadi kita bersembang, mungkin orang tak tahu lagi macam mana kalau kata nak contact Puan Awin ni. Sebab Puan Awin ni tengok gaya berpengalamannya lebih. Puan Awin beramal dekat negeri mana? Mungkin boleh bagi tahu penonton kita yang sedang menonton ni. Okey, saya ni dibenarkan untuk beramal. Kalau ikutkan lesennya, saya tak ada Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Okey. Di negeri-negeri ni insya-Allah kita boleh handle. Tapi untuk maknanya sudah ada lebih kurang 11 lesen lah. Ya. Kalau nak dapatkan khidmat nasihat, tak ada masalah. Dia tak ikut pada negeri pun. InsyaAllah kita boleh nasihatkan. Okay, kalau nak berhubung boleh berhubung dengan Puan Awin di Facebook personal boleh Puan Awin? Boleh. Direct saja PM saya, Awin Counsel, ataupun boleh search Rabiatul Adawiyah. Okay. Puan Awin ni dia seorang pengamal undang-undang yang berpangkalan ataupun berbase di Negeri Sembilan. Betul Puan Awin? Ya betul. Dan insya-Allah KP akan berbase di Selangor juga, insya-Allah. Di Selangor, alhamdulillah nak buka satu lagi cawangan. Okey, tahniah saya ucapkan kepada Puan Awin. Dan terima kasih banyak-banyak Puan Awin sudi berkongsi pendapat sebagai seorang pengamal undang-undang dan sudi berkongsi pengalaman undang. Jadi saya harapkan dengan perkongsian daripada Puan Awin dan juga sedikit perkongsian daripada saya tadi, bolehlah kita sama-sama ambil input yang berguna untuk isteri-isteri dan suami-suami kat luar sana. Betul Puan Awin Betul insya-Allah. Direct saja PM kita kalau nak luahkan rasa, nak minta pendapat, tak ada masalah, insya-Allah kita akan bantu. Tapi biasalah kalau PM time-time PKP ni ada masa cepat, ada masa lambat, itu biasa. Itu biasa. Kebanyakannya jet lah. Ya, sebab kita pun tak fikir dah. Time-time PKP ni mungkin kita fikir lah nak meluangkan masa dengan family tercinta saja. Ya, betul. Okey Puan Awin, terima kasih banyak atas kesudian untuk join kita punya perkongsian malam ni. Mungkin masa akan datang kita akan buat satu lagi sesi. Tapi kita tengok kepada tajuk yang lebih sesuai lah. Boleh. Terima kasih juga kepada Tuan Syarafi untuk sebab jemput saya. InsyaAllah kalau ada lagi tajuk-tajuk yang boleh dikongsi, insyaAllah saya rela hati untuk berkongsi dengan orang awam, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak. Okey, Assalamualaikum Puan Awin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Awin daripada Rabiatul Adawiyah Associate yang sebentar tadi bersama-sama dengan saya. Asalnya saya nak berkongsikan secara bersendirian, tapi manakala saat akhir saya dapat idea untuk berkongsi dengan Puan Awin, jadi saya gunakan masa dan ruang yang ada untuk kita manggil atau menjemput dia untuk bersama-sama dengan perkongsian kita malam ni. Baik, secara asasnya tuan-tuan dan puan-puan,
dalam tempoh PKP sedang berjalan, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sedang diperketatkan dan mungkin akan diperketatkan pada masa akan datang. Kita pun tak tahu bila lagi PKP ini akan ditamatkan. Secara hukum dan secara undang-undangnya, suami-suami di luar sana masih lagi perlu ataupun wajib memberikan nafkah kepada isteri dan juga anak-anak. Cuma dari sudut kemampuan itu, maknanya dari sudut berapa yang perlu diberikan, amount yang perlu diberikan, itu sebagaimana yang Puan Awin bentangkan sebentar tadi, Puan Awin cerita sebentar tadi, kalau boleh bincang di antara pasangan, maknanya jangan orang kata cepat sangat untuk ambil keputusan untuk keluar daripada perkahwinan tu, sebab kadang-kadang permasalahan yang timbul bukanlah daripada sudut isu nafkah tapi dari sudut isu yang sudah lama dipendam. Jadinya asasnya ataupun secara zahirnya tanggungjawab suami adalah untuk menafkahi isteri mengikut kemampuannya, dan isteri kalau boleh janganlah minta yang melampaui kemampuan suami. Dalam tempoh PKP sedang berjalan ni, kalau boleh kita berpada-pada, maknanya kita minta sekadar kemampuan suami saja. Kalau suaminya mampu sekadar untuk beli roti gardenia, makanlah roti gardenia saja. Ataupun kalau mampu sekadar roti Massimo ke Hi-Fi ke, maka ambillah yang itu. Yang penting tanggungjawab suami kepada isteri, anak-anak terjalan ataupun berjalanlah sepanjang tempoh PKP ini sedang berkuat kuasa, sebab kita pun tak tahu bila lagi ataupun adakah perintah PKP ini akan ditarik dalam masa yang terdekat ataupun mungkin akan dipanjangkan, wallahu alam. Jadi diharapkan dengan sedikit perkongsian daripada kami berdua sebentar tadi, saya harap tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mendapat manfaat yang berguna, dan kalau boleh kita minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton live ini untuk kongsikan video ni di wall tuan-tuan dan puan-puan supaya lebih ramai sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin tak tahu macam mana nak buat, apa nak buat, keadaan ni macam mana boleh menuntut nafkah ni dalam tempoh PKP sedang berjalan ni, apa yang perlu aku buat dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan video live ini supaya semua orang boleh terima manfaatnya. Jadi wallahu alam, yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik ataupun yang kurang itu datang juga daripada Allah, tapi disandarkan di atas kelemahan diri kami sendiri. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.